Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja menciptakan kita untuk hidup di atas muka bumi ini, Allah juga menghantar bersama dengan kehidupan ini agama. Diutuskan para rasul alaihimussalatu wassalam. Bagi setiap zaman, setiap umat dihantar rasul. Sehinggalah rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul membawa syariat Islam, agama bagi semua para anbiya. Syariat yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla, diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh para rasul, bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, kerana Tuhan Maha Suci daripada memerlukan manusia. Diberikan syariat, di dalam syariat itu kesemuanya untuk kebaikan kehidupan kita. Antara perkara penting yang ditekankan di dalam syariat ialah soal kebersihan, sehingga dijadikan amal ibadah tidak sah tanpa kebersihan. Kita yang berada di dalam masjid ini, jika bernajis, tidak boleh menunaikan salat. Demikian makan minum yang bernajis diharamkan kita makan. Walaupun mungkin kita tak nampak, tapi jika kita tahu ia bernajis, ia diharamkan. Kerana kesemuanya itu memberikan keburukan kepada manusia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seperti firman Allah dalam suratul Baqarah. Allah sukakan kepada orang-orang yang bertaubat. Allah suka kepada orang yang sentiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, baginda menyebut at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maksudnya pengotor, hilang sebahagian iman. Dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW menyatakan, innallaha tayyib yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu baik, sukakan yang baik. Bersih, sukakan kebersihan. Maka kebersihan adalah lambang
kehidupan orang Muslim mukmin, kalau zahir pada dirinya pengotor, tanda ia hilang sebahagian daripada agamanya, tanda jauh dia daripada ajaran agama. Sebab itu dituntut bersih untuk orang yang membaca Al-Quran, dituntut bersih yang nak tawaf, dituntut bersih, wajib untuk bersih bagi yang nak salat, nak berwuduk, wuduk dengan air yang bersih. Banyak kebersihan ini menjadi sendi kepada kehidupan kita. Duka cita, masyarakat Islam dalam sebahagian keadaan tidak menggambarkan apa yang menjadi inti-panti penting dalam ajaran kebersihan agama ini. Kotor dapat dilihat di kampung, di rumah. Kerajaan negeri Perlis melancarkan kempen kebersihan supaya negeri ini bersih. Ia bukan satu kempen pentadbiran semata-mata, ia adalah kempen agama, kerana ia adalah sendi ajaran agama. Di antara yang ditekankan ialah kebersihan premis makanan, yang mana kita pergi makan dan pihak yang mengendalikan makanan ataupun kedai itu menguruskan makanan yang dijual kepada kita. Agama mengharamkan kita makan benda yang kotor. Tetapi sebahagian daripada tempat jualan kotor, tidak menggambarkan apa yang kita sebut tentang ciri-ciri kebersihan yang dituntut oleh agama. Bahkan mungkin penjual itu sendiri, jika makanan yang seperti itu dihidangkan kepadanya, mungkin dia pun tidak makan. Tapi oleh kerana dia menjual kepada orang lain, dia tak kisah kadang-kala tahap kebersihan yang ada pada makanan itu. Apabila kita membeli, berarti kita membeli di atas kepercayaan. Kalau kita beli bahan binaan, kita percaya bahan itu boleh digunakan. Kata kita membeli kenderaan, kita membeli kenderaan yang boleh digunakan. Apabila kita membeli makanan, berarti kita membeli makanan yang pada keyakinan kita ia bersih untuk dimakan. Jika penjual, tak kiralah tukang buat kuih ke, yang bancuh air di tepi jalan ke, dalam kedai ke, yang goreng nasi ke, yang buat kek ke, yang membakar roti ke, apa saja yang kita pergi makan, atas kepercayaan kita makanan itu bersih. Jika makanan itu tidak bersih, berarti dia menipu kita, dia bohong. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda lalu di tempat kedai orang yang menjual, dan ini Nabi SAW. Baginda bukan duduk di masjid saja untuk berzikir, tunggu orang berzikir. Nabi itu Nabi memimpin, memeriksa, memastikan keadaan umatnya. Marra ala subratit ta'am, lalu dalam longgokkan makanan, fa'adkhala yadahu fiha, Nabi masukkan jari Nabi di dalam makan itu, lunggukkan makanan. Fanalat asabi'ahu balalan, fanalat asabi'uhu balala, Nabi pegang rasa basah.
Nabi tanya toki kedai, "Ma hadha ya sahibat ta'am?" Apa ni? Nabi tak kata biar pergi kat dia lah, urusan dia. Nabi tanya, "Ma hadha ya sahibat ta'am?" Apa ni? Wahai toki, empunya makanan. Qala asabathu sama ya Rasulullah. Rasulullah kena hujan, Rasulullah makanan nak bawah tu. Nabi kata, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kayarahu an-nas man ghasya falaysa minni." Kenapa tak jadikan dia duduk di atas supaya orang nampak basah tu? Siapa yang menipu, dia bukan di kalangan pengikutku. Ini mengenai semua orang yang buat urusan dalam jualan, sama ada jual makan dan selainnya, yang bersifat penipuan. Tidak semestinya tipu tu tipu wang ringgit, tapi tipu kepercayaan. Orang sangka makanan bersih, makanan tak bersih. Orang kata makanan selamat, tak selamat. Ada makanan yang dah habis, dah tak boleh guna dah luput tarikh, dia goreng juga. Ada kedai yang kita pergi, keliling kedai itu penuh dengan kekotoran. Dia masak di dalam, segala sampah, baki ikan, ayam, dicampakkan tepi longkang, tepi kedai dia. Kotor. Kita hendaklah menjadi pengguna yang sensitif. Kita tak boleh support kedai yang seperti ini, kerana ia mukhalafah dengan syariah, bercanggah dengan syariah, kerana kekotoran tidak disukai oleh agama. Penjual mempunyai peluang yang besar untuk dapat pahala. Bukan Tok Imam je masuk syurga dapat pahala banyak, bukan Tok Bilal saja, bukan ustaz saja. Agama ini adil. Nabi menyatakan, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, penjual yang jujur, yang amanah, nanti akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang yang mati syahid. Siddiqin, orang yang jujur dan benar. Kerana bukan senang nak cari penjual yang adil. Apa contohnya penjual yang jujur? Dia jual kuih, dia ambil santan, dia perah santan, ambil ni hampasnya dijadikan sebagai inti. Dia tipu. Makanan dia tahu kotor, tapi dia rasa kalau buang sayang, dia jual juga. Sebab itu apabila dia jujur, dia bangkit bersama dengan para nabi. Bukan imam saja, bukan ustaz saja, bukan orang yang semayang malam saja. Penjual mempunyai peluang yang besar untuk mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Tapi di dalam masa yang sama, marilah kita semua ingat amaran Nabi, "Innat tujjar yub'atsu yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq," kata Nabi. Sesungguhnya peniaga-peniaga dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang jahat, kata Nabi, kecuali mereka yang takwa kepada Allah, mereka yang berbuat baik dan jujur di dalam urusan perniagaan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini ialah negeri yang bersih. Kita hendaklah menyokong premis jualan yang bersih dan utamakan kebersihan lebih daripada sedap di lidah. Ramai orang kadang-kala dia tak tengok dah bersih ke tidak yang dia makan, dia kira sedap. Dan itu tidak melambangkan, itu bukan soal pentadbiran kempen kerajaan negeri, tetapi ia adalah sebelum daripada kerajaan negeri ataupun mana-mana pihak berkempen tentang kebersihan. Agama
mewajibkan kebersihan ini. Mudah-mudahan semua rakyat negeri ini, tempat ini, orang masuk ke perkampungan orang Islam, ke tempat orang Islam, orang masuk ke kedai orang Islam, orang tahu tentu tokenya orang Islam sebab bersih. Tentu kampung ini orang Islam sebab bersih. Tapi kalau orang tengok kampung orang Melayu lebih kotor daripada kampung Siam yang tidak Islam, sangatlah memalukan kita sebagai umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun ittaqullah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita selalu akan sensitif bila kita dengar berita orang yang menyalahgunakan dana awam, harta awam, dan dia akan menjadi berita panas kebelakangan ini dalam negara kita. Dan alhamdulillah itu satu kesedaran. Tapi kita juga kena sedar, kita juga kadang-kala menyalahgunakan harta awam ini. Termasuk harta awam, tandas awam, kemudahan awam. Ramai orang bila dia guna kemudahan awam tak seperti dia guna harta dia guna sehingga rosak. Dia tarik tandas tu 2 kali tarik, patah. Dia gunakan paip air untuk ambil wuduk, 3-4 kali dia pusing, patah. Dia gunakan, kemudian dia tak bersihkan. Dia tak kisah, dia kira habis selesai hajat dia, apa dia peduli hajat orang lain. Termasuklah berbagai-bagai lagi. Segala harta yang telah dibelanjakan oleh pihak kerajaan, pihak masjid, yang bukan menjadi milik kita, tetapi ia digunakan secara bersama. Kita tak peduli kerana dia bukan harta kita. Nak orang kampung kata nak jahanam pun jahanam lah. Nak rosak pun rosak lah. Dan kita rasa benda tu tak ada apa-apa. Kita guna, bukan siapa tahu kita bagi rosak. Cuma orang lain tak boleh nak guna. Orang lain akan menjadi payah. Orang lain nak guna tandas tak boleh. Orang lain nak guna kemudahan tak boleh. Sebab punca kita. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, baginda SAW kata, man azal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Siapa yang menyakitkan orang Islam, termasuklah menjadikan dia susah dan seumpamanya pada jalan-jalan mereka, yakni tempat kemudahan awam mereka, wajabat alaihi la'natuhum, wajib ke atasnya laknat mereka. Laknat orang ni tak boleh dalam agama. Tapi apabila Nabi bagi endorsement seperti itu, berarti kalau orang yang datang kemudian kata laknat betul siapa yang guna ni sampai rosak orang lain nak guna pun tak boleh, laknat itu tertimpa atas kepalanya. Kalau dia rosakkan harta rumah dia, dia saja yang baiki. Dia rosakkan harta orang awam, orang mungkin dalam keadaan kesempitan, kesusahan nak menggunakannya. Dan kita lihat banyak tempat-tempat awam yang dibina sekarang di dalam negeri ini. Banyak tempat-tempat cantik yang dihiasi, disediakan kemudahan awam. Sesiapa yang menggunakannya sehingga menjahanamkannya ataupun rosakkannya, dia janganlah menganggap itu tak ada apa-apa, bukan dia mencuri dan seumpamanya. Dia hendaklah tahu Nabi SAW menyatakan wajib ke atas yang laknat kaum muslimin.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibni Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau baikilah pergaulan antara kami, engkau peliharalah kami dari segala penyakit lemah malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi perketi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.